Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan. Apa khabar saudara? Cucu saya, saudara Aziz Ahmad. Ni budak kuat puasa ni. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru, Kelantan. Saudara Syah Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Amy Furniture. Kakak anak raya ni. Saudara Zamari LC, apa khabar saudara? Saudara Syamsul Anwar, doa saya agar anda sehat walafiat dan sentiasa berbahagia. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Bakat Ahmad, Waalaikumsalam. Syed Kamarul Zaman, apa khabar saudara? Saudara Joka, sentiasa saya mengiringi doa agar anda sehat walafiat dan berbahagia Joka. Begitu juga dengan saudara Fakri Sani, Nazil Hashim Muhammad, apa khabar sahabat? Mudah-mudahan orang Perlis sihatlah Pak Nazil ya. Saudara Satria Setiawan hadir dari Mengelembu, Perak. Macam mana dari Setiawan pergi Mengelembu tu? Banyak kacang goreng kot kamaknya. Kacang tanah ada di Mengelembu. Kaidah Masrun, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Awang, Pak Cham Baharudin, Waalaikumsalam dari Shah Alam Pak Cham ya. Saudara Man Omar, Leish khabar baik ya saudara Fakri, Zakri Perry, Cahaya Rahman, Amiruddin Amir. Teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe. Perlu saya nyatakan ini supaya bila saya buat live ini notificationnya sentiasa anda dapat ikuti. Jangan lupa saudara, sebab dia lepas 30 hari dia hilang. Sebab itu kena like and share dan subscribe. Sally, apa khabar? Salam Ramadan. Zizi Air Mata MKT dari Gombak. Saudara Syali Ahmad dari Putrajaya. Saudara Elis Adan Khairil. Jo Govijo. Anggrek Rimba. Waalaikumsalam anak anda. Moga sihat. Azmi Omar. Sakam Ramadan. Saudara Abbas. Samsul Anwar. Hello boboy kata. Saudara Samsul Anwar. Kuih Seruh orang Pahang, Syahri Mak Yusof, Hafiz Wan Basirun hadir dari Ceras. Saudara Syuhami tenang. Alhamdulillah, terima kasih saudara Syuhami. Yang Maya, Haji Abdullah Bakar, saudara Marabiah Abdullah, ya saudara Fakri, saudara Said Azhar Syekh Bakar, Muttalib Maknun, Norden Mansur, Fazil Yop. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Juga sila subscribe di Instagram. Sebab kadang-kadang bila tergendala dalam Facebook, boleh masuk kepada Instagram agar pencerahan ini flow-nya berjalan seperti biasa. Ya, saudara Fazil Yop, saudara Norden Mansur, apa khabar saudara? Saudara Muttalib, saudara Said Azhar Syekh Bakar, saudara Mahat Abdul Hamid, Siti Arpah, apa khabar Puan Siti? Ismail Abu Hasan, Puan Salbiah Kasim, Zian Yan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Kerana saya harus memberi pencerahan. Banyak juga perkara-perkara yang ingin saya perkatakan malam ini, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, hari ini adalah hari Isnin, 25 April, yang merupakan 23 hari bulan Ramadan. Artinya dah 23 hari kita berpuasa. Tinggal lagi 6 hari je lagi saudara. InsyaAllah 6 atau 7 hari kita raya lah. Dan hari ini daripada laporan saudara Rio dari Universiti Melaya katanya ini merupakan hari yang ke-759 virus corona menyapa bumi kita ini. Dan semalam ada kurang daripada 5,624 cuma tinggal 4,006 orang. Jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,431,073 orang. Bagaimanapun, Alhamdulillah, 4,320,822 orang berjaya dipulihkan oleh Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, terima kasih Kementerian Kesihatan dan warganya. Bagaimanapun, semalam dilaporkan 8 orang menemui maut kesan daripada jangkitan virus corona. Ini disahkan oleh Kementerian Kesihatan menjadikan angkanya berjumlah keseluruhan 35,499 orang. Terima kasih saudara Rio, sebab saya lihat dari segi peningkatannya ada 4 negeri saja yang ada peningkatan. Lain-lain negeri susut, sebagaimana macam di Selangor.
Selangor daripada 3,583, semalam disusut kepada 2,281. Kita berdoa agar jumlah ini terus berkurangan. Dan dekat nak raya ni, negeri-negeri yang ada peningkatan di Kedah daripada 94 naik 105, di Pulau Pinang daripada 169 naik kepada 179, tak ceroy ni. Di Terengganu daripada 21 naik 35. Bagaimanapun masih lagi 2 angka. Dan di Perlis 1 angka, itu kemarin 3, semalam ada 7. Lain-lain negeri alhamdulillah terus susut. Saya mengharapkan agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri, menjaga kesihatan keluarga kita. Ingat saudara, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Jumlah untuk bulan April ini, kesan daripada jangkitan bertarikh 24 April 4,006 orang. Artinya untuk bulan April ini keseluruhan jangkitannya adalah 219,027 orang. Itu saja yang dapat saya berikan pencerahan kiriman daripada sahabat kita, Saudara Rio daripada Universiti Melaya. Terima kasih Saudara Rio yang tidak henti-henti, tak jemu-jemu berkongsi informasi bersama dengan kita. Baik saudara, kita masuk sedikit sementara itu e-commerce. Berniaga saudara. Jadi kalau saudara ada produk, boleh berhubung dengan Al-Azhar. Tidak, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 01-330-41241 ya Saudara Hamid. Beliau memasarkan haruman Stangi Bakur supaya rumah kita, aroma bilik kita mewangi sentiasa. Juga ada minyak wangi dan special price. Saya tak boleh ceritakan berapa harga dan sebagainya. Itu menyalahi perjanjian saya dengan Facebook ya, Puan Yamah Hassan, Hazrul Aidil, Wan Ismail. Juga jangan lupa renang tok. Hazrul, Ibu Azhar dia buat renang tok. Rendang tok Naneng yang mengekalkan tradisi warisan negeri Perak. Cubalah saudara. Memang marvelous. Marvelous. Juga kalau saudara khawatir, bimbang tentang kandungan gula dalam badan, bolehlah memesan gula O yang tidak mempunyai kalori. Sikit saja diletakkan serbuk itu sudah cukup manis minuman anda ya saudara. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Cepat saudara. Tinggal lagi 3 hari je lagi. Lepas itu tak ada. Sebab dan bekalan daging yang dia ada pun terhad sedikit ya. Kanda Zainal, Saudara Osman Abdul untuk mendapatkan dendeng manis Siti Farehah. Hubungi beliau di talian 017-711-4300. Saudara, di warga di Lembah Kelang boleh berhubung Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapat bekalan buah-buahan. Harga lebih murah daripada pasar dan juga terus dihantar ke rumah saudara. Banyak macam-macam buah, ada kiwi, ada anggur, ada segar-segar belaka saudara. Dan yang akhirnya tentulah makanan kegemaran saya, elok. Ini untuk nak raya ni sesuai, letak atas meja supaya teman-teman asyik. Itu memakan popiah sira Lady Maria. Ya saudara Sairul, apa khabar saudara? Popiah sira Lady Maria rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itu saja e-commerce kita. Dan hari ini seperti biasa kita masuk segmen naluri kehidupan. Jangan lupa saudara, like, share, subscribe. Dan like, share, subscribe juga di Instagram. Ini penting saudara. Supaya kalau ada berlaku sesuatu di Facebook, boleh lari ke Instagram. Dan yang saya harap daripada anda adalah like, share dan subscribe. Ya, saudara Zamri Ibrahim, BK495, nama tak ada. Saudara Azlan Mak Yusof, Haji Anwar, saudara Jaafar Mansur, Puan Ramlah Hamid. Sedap dendeng manis Siti Farehah ya. Terima kasih saudara Ramlah Hamid. Atuk Johari Harum, apa khabar Tok? Lama tak dengar cerita ni. Saya nak live bersama tak boleh. Boleh hubungi saya usai pencerahan nanti, kita borak-borak. Tengok Tok Johari Harum dia bikin salam pada teman-teman. Cuma saya kata Tok Johari Harum, bulan-bulan puasa ni kurang-kurangkan maki orang. Baik saudara,
kita masuk segmen naluri kehidupan. Antara kesempurnaan iman seseorang, saudara, adalah mereka yang selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik dan menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat dan buruk. Mereka harus menjaga tutur kata, bahasanya dan kebajikan. Kebajikan adalah yang besar manfaatnya kepada diri orang yang menuturkannya. Kerana baginda Rasulullah SAW menegaskan bahawa antara tanda kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang adalah dia selalu menghiasi mulutnya dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Samping itu, pada waktu yang sama, seorang itu harus menahan dirinya daripada mengeluarkan kata-kata yang berupa maki hamuk dan sebagainya, ya, saudara, ataupun merosakkan perasaan orang lain. Saudara, banyak perkataan yang tidak berguna itu adalah merupakan sumber kepada malapetaka. Sebaliknya, kalau kita menjaga lisan daripada ucapan-ucapan yang kotor dan dosa itu sebahagian daripada pendinding kita. Rasulullah SAW bersabda, antara tanda keislaman seseorang sudah baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Ya, saudara, ingat pesan Rasulullah, apabila seorang muslimin berbicara, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Apabila dia yakin kata-katanya itu akan membawa kebaikan dan manfaat ummah serta mendapat pahala, bolehlah dia mengutarakan pandangannya. Namun, jika ia merasakan perkataan itu tidak elok dan akan menimbulkan keburukan, maka ataupun dia masih ragu-ragu akan faedahnya, hendaklah dia menahan dirinya. Ingat, saudara, kerana kita harus menjaga ukhuwah sama Islam kita, saudara. Baik, saudara, itulah yang sempat saya santuni naluri kehidupan Puan Badariah, Yaya Amarin, Rosli Yunus, Ki Royan. Ini teman kita di Instagram, ya, Saudara Abdullah Syafi'i, Kama Awang, Din Otai. Apa khabar, Din? Lama tak muncul. Ya, Saudara Wan Ismail, Wan Abdullah. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Mutiara Kata ini adalah kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Dia mengatakan, apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka genggam eratlah ia. Jangan engkau lepaskan. Kerana untuk mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang amat sulit. Sedangkan melepaskannya adalah perkara yang mudah. Jadi saudara, kalau saudara mempunyai sahabat, kawan-kawan yang sentiasa membantu dalam ketaatan kepada Allah dan sentiasa memberi nasihat, peganglah. Itulah sahabat setia, sahabat sealiran yang jangan kita pisahkan. Kerana untuk memisahkan mudah, tapi untuk menjalinkan hubungan itu adalah susah. Kata-kata ini juga adalah kata-kata daripada Imam Syafi'i. Terima kasih kepada Cikgu Hibil kerana menghantarkan pada kita kata-kata mutiara yang elok dan berguna untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, saudara. Baik, seperti biasa, hari ini saya tak ada bercakap lah salam moratorium. Dan saya berkeyakinan teman-teman semua yang mana yang menanti pengeluaran wang daripada KWSP, mungkin ada di kalangan mereka sudah pun mendapat. Cuma yang saya mohon agar berbelanjalah seadanya. Kerana ingat, saudara, bila kita berbelanja, kadang-kadang kita terlupa bahawa masa depan kita tak tahu. Selepas Hari Raya ni, apakah kita ada sumber pendapatan? Berhati-hati, saudara Ismail Jeffrey, Evan Tadorsi, saudara ini Jalal Raslan, ya, saudara Saddam Hussein, Sanusi Yusof, Muhammad Ruzi. Ingat, saudara, bila saudara dapat wang daripada KWSP, 10,000 banyak. Sebenarnya tak banyak mana pun, dah belanja habis. Bila dah habis nanti apa lagi yang kita ada? Sebab itu simpan. Berbelanja bila ada keperluan. Dan kita juga mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah luka di hati akar umbi. Luka di hati akar umbi. Apa yang saya maksudkan luka di hati akar umbi itu? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil. Pak Nazil, terima kasih Pak Nazil. Hari-hari hantar kiriman pantun
untuk kita sama-sama berkongsi pandangan dan nasihat yang dituturkan melalui pantun. Cara orang Melayu ni bila dia menegur melalui bidalan, bahasa yang baik-baik dan pantun. Kata Pak Nazil, baba dan nyonya di pintu pagar sedang bersedia hendak ke taman. Selagi adanya pemfitnah tegar, politik Malaysia tidak akan aman. Itu benar. Apa yang dikatakan oleh Pak Nazil, selagi adanya para pemfitnah yang tegar, yang kerja lain tak ada menyebarkan fitnah, selagi itulah kita tidak akan aman. Katanya lagi, buka tingkap masuk cahaya, nampak jalan, kenderaan berpusu. Rakyat terperangkap dan terpedaya dengan omelan janji palsu. Jadi Pak Nazil berpesan kepada kita, jangan kita mudah terperangkap dengan omelan dan janji-janji palsu mereka yang mengejar jawatan. Saudara, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang saya lihat sesuai untuk kita hayati bersama. Saudara Cik Rosli, saudara Manpul. Saudara Syed Amirul Hamzah, apa khabar saudara? Norbi Zakaria, Didi, Gilbert James. Saudara, usai pantun, kita masuk sedikit. Ini sebagai panduan, iaitu dalam segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kata dalam buku tersebut, bangsa Melayu amat mengharapkan pemimpin yang terdiri dari mereka yang bukan yang pesong. Pesong, P-E-S-O-N-G. Iaitu orang yang beku akal fikirannya. Ingat saudara, ini ayat-ayat baru atau perkataan baru. Dalam sebab itu saya katakan ini adalah segmen Gedung Ilmu. Bahasa Melayu kita ni indah, banyak perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita tak pernah dengar. Tapi bila saya tengok dalam buku tu, dia kata pemimpin terdahulu mengharapkan agar umat Melayu hari ini dipimpin oleh pemimpin yang bukan pesong, iaitu orang yang beku akal fikirnya. Kerana bila menjadi pemimpin, otaknya pesong, bebal dan pandir padanya bergabung. Jadi yang bebal, yang pandir itu yang bengong, saudara. Akal tak betul, fikirannya lancung, fikirannya tak menentu. Cakap menyalah, berjanji bohong. Kalau dia berjanji, dia berbohong. Bila dia bercakap, menyalahkan semua orang. Duduk di majlis, berlagak sombong. Rakyat susah, binasa sekampung. Kalau kita mempunyai pemimpin yang pesong, saudara, maka akhirnya binasa sekampung. Jika dijadikan pemimpin, sengsara yang untung. Dijadikan tua, berlambung-lambung. Terhenjut-henjut kita ni, tak menentu. Dijadikan induk, terbingung-bingung. Memimpin negeri, terkantung-kantung jadinya. Memimpin umat, kan luntang-lantung. Bercempa jadinya, saudara. Jadi kita mengharapkan agar pemimpin hari ini dan masa depan, khususnya pemimpin Melayu, bukanlah terdiri di kalangan mereka yang pesong. Anda boleh gunakan ayat ini, itu pesong. Terima kasih Tan Sri. Kita sambung lagi malam besok. Apa pula kata buku tersebut. Baik, saudara. Saya perlu memberi peringatan, saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan diberi tajuk bukan-bukan. Hari ini pun ada lagi. Kita kata lain, dia kata lain. Bila masa pula Majlis Tinggi UMNO nak memecat, pemecatan ahli-ahli UMNO tidak berlaku begitu mudah. Tapi tengok tajuknya, saya kata pula Tan Sri Anwar Musa dipecat daripada UMNO. Kita tak ada. Saya kata kalau boleh kau belah lah. Itu aja maksud saya. Banyak sangat bercakap. Tapi itulah. Saya mengharapkan teman-teman yang menyunting semula live saya ini harus berfikir panjang. Kerana perlu ingat, setiap suntingan yang anda lakukan, anda harus bertanggungjawab. Kerana saya tidak bertanggungjawab atas setiap sebarang persuntingan maupun komen-komen yang anda hantar. Ingat saudara, jangan sampai menyalahi undang-undang, menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Saudara, kena ingat bahawa pencerahan saya ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan untuk sekadar memberi informasi dan sedikit komen-komen supaya warga kita ini
dapat tahu apa yang berlaku, perkembangan politik tanah air. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan jika saudara rasa nak menyonsong atau nak berbahas, sila hantar kiriman dalam menggunakan bahasa-bahasa yang baik-baik, yang harmonis. Kerana saudara kena ingat, kita adalah warga cinta damai. Saudara, itu pesanan saya, saudara. Jangan kata saya tak berpesan. Saya tak tanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun komen-komen yang bukan-bukan. Saudara, baik. Hari ini, petang tadi, hujan dia start bermula di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur ini. Di Lembah Kelang adalah, tak silap saya, dalam pukul 2.30, pukul 3. Mula hujan lebat. Di beberapa negeri pun ada juga hujan. Macam saya katakan semalam, di Batu Pahat ada hujan. Jadi, kini di Kota Raya Kuala Lumpur, beberapa kawasan telah dinaiki air. Ini yang tak seronoknya. Hari dah nak raya dah dekat dah. Jangan pula kita mengalami banjir besar lagi. Kerana terdapat beberapa kawasan yang telah dinaiki air. Tak tinggi mana pun, tapi mengakibatkan jalan sesak. Seluruh jalan di Kota Raya Kuala Lumpur sesak. Terhenti. Ramai yang tak dapat buka puasa balik ke rumah. Antara jalan-jalan yang dinaiki air adalah Jalan Kuching, Jalan Tuanku Abdul Halim, dekat dengan Parlimen. Jalan Semantan, Pintasan Segambut, Jalan Segambut, Jalan Kinabalu, itu dekat Bulatan Merdeka, Jalan Cangkat Tambidolah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Jalan Travers, ini dekat Brickfield, saudara, dan Bulatan Datuk On. Oleh itu, saya menasihatkan agar warga kota supaya berhati-hati dan sentiasa mengikuti perkembangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca dan pihak berwajib. Bagaimanapun, kaki tangan Beliau Bandaraya Kuala Lumpur telah pun turun ke lapangan untuk melancarkan arus lalu lintas dan sebagainya. Saya berdoa agar hujan tak adalah berterusan. Kalau hujan berterusan, nanti banjir bagaimana yang kita alami 5-6 bulan dulu. Bersamalah kita berdoa, saudara. Memang ada bila hujan ni, orang kata baik untuk rezeki. Tapi kalau lebihan, jadi bencana pula. Saudara, baik. Dalam saat begitu, saya juga menerima kiriman daripada kawan-kawan dari sektor ekonomi. Orang pakar-pakar ekonomi ini memberitahu pada saya yang ini agak menggusarkan tentang kedudukan ekonomi negara kita. Kerana kedudukan ringgit kita ni di pasaran antarabangsa sejak hari Jumaat menampakkan trend penyusutan yang begitu ketara. Iaitu untuk $1 Amerika, kita terpaksa menggunakan wang kita RM4.31. Ini katanya boleh berlarutan. Untuk sampai hujung tahun ni berlarutan, dia turun. Ringgit juga susut berbanding dolar Singapura. Dulu $1 Singapura RM3.11. Tapi hari ini $1 Singapura RM3.16. Malahan kekuatan nilai mata wang negara turut mengalami kemerosotan yang agak teruk bila dibandingkan dengan pound sterling. Itu di England. 1 pound RM5.53. Dia turun lagi menjadikan untuk mendapatkan 1 pound artinya kita terpaksa mengeluarkan wang kita sejumlah RM5.56. Dan tentulah teman-teman yang mempunyai anak-anak ataupun adik-adik keluarga yang belajar di kota London pasti terkesan. Saya pernah mengalami suasana tersebut. Dulu RM6.40. Janganlah sampai sebegitu, saudara. Untuk 1 pound RM5.56. Berbanding dengan euro pula bersama dengan RM4.57 bagi 1 euro susut kepada RM4.67. Jadi sebab itulah dalam keadaan sekarang ini kita wajar berhati-hati. Sebab itu saya dah pesan tadi, saudara yang dapat wang daripada kumpulan wang semalam bekerja, berhati-hati. Kerana ada pihak yang meramalkan sehingga menjelang hujung tahun ini kestabilan politik yang tidak menentu. Ini tidak mampu mencernakan suasana ekonomi kita dan memungkinkan nilai ringgit kita terus merudum ke tahap lebih teruk lagi. Malahan mereka menjangkakan nilai $1 Amerika akhirnya sampai ke RM5 dan RM5.70. Saya melihat jika ini berlaku, maka kesukaran negara kita akan dijengah oleh hyperinflasi. Hyperinflasi ini apabila kita nak mendapatkan barangan makanan
Kerana penggantungan negara kita pada barang makanan import tentulah terlalu tinggi dengan wang begitu. Berhati-hati saudara. Saya khawatir sangat-sangat bila tengok begini. Harga barang pasti akan melambung, yang boleh mengundang hyperinflasi. Kerana barang makanan tidak mencukupi. Kerana pedagang perniagaan antarabangsa pastinya akan terus berhati-hati untuk melayan kehendak permintaan kita. Saudara? Dan untuk teman-teman yang ada sedikit wang tu, simpanlah. Jangan berbelanja tanpa had. Saudara? Dan ini saya nak berpesan sebab saya tengok ada satu kiriman dalam Facebook saya. Sedih juga kisah bagaimana seorang anak muda. Beliau menghantar makanan. Saudara, tetapi kerana bila dia nak sampai dekat kawasan di mana makanan nak dihantar, dia pun cuba menghubungi orang yang memesan makanan itu. Telefon, tak berjawab. Dan akhirnya setelah ditunggu lama-lama, habis masuk waktu berpuasa, dia pun membuat keputusan, orang yang memesan makanan itu membatalkan pesanan tersebut. Kesian saya tengok anak muda itu berbuka puasa dengan air mata dan lenangan air mata. Susah, saudara. Janganlah buat macam tu. Kalau saudara memesan makanan melalui GrabFood ataupun apa-apa sajalah, jangan saudara bersikap sambil lewa. Ingat, anak-anak muda kita yang berusaha mencari rezeki. Saya lihatlah keadaan begini sepatutnya perlu dielakkan. Kita warga Cita Damai. Sedih saya baca begitu. Saya juga terima kasih pada Puan Siti Rauzah yang menghantar kiriman itu dalam wall saya, saudara. Baik, saudara, itulah keadaannya. Negara kita yang bukanlah sesuatu yang indah sehinggalah usai pilihan raya umum. Sebab itu kita merasakan untuk menyelesaikan masalah, jalan terbaik adalah mengadakan pilihan raya umum. Sebab itu rakyat pun menantikan agar diadakan segera PRU untuk menyelesaikan banyak masalah. Baik, saudara. Kita masuk dalam segmen terkenang-kenang. Ini terkenang-kenang ni, bila saya duduk menong tadi, terfikir anak-anak hari ini beruntung. Anak-anak hari ini kalau duit raya bukannya macam kami dulu. Zaman saya dulu, saya ingat lagi waktu pagi raya tu, almarhumah ibu saya akan meletakkan 2 keping wang siling 10 sen di atas tin biskut. Itulah wang raya saya dengan adik saya. Adik saya ambil sekeping, saya ambil sekeping. Artinya, duit raya kami adalah 10 sen. Cuma hari ini, anak-anak tak lagi 10 sen. Ada yang RM5, ada yang RM10, ada yang RM60. Dan di samping itu, saya teringatlah, waktu zaman saya menjadi warga usaha Melayu dulu, kita pernah menulis bagaimana budaya bangsa kita sudah berubah. Tidak lagi macam dulu-dulu, wang itu secara tunai. Ia dimasukkan dalam sampul. Itu ampau. Dulu saya pernah menulis cerita ni. Memanglah pada ketika itu banyak orang marah. Kata ini ikut budaya ampau, budaya bukan Melayu dan sebagainya. Macam dululah. Kalau sesiapa makan bersepit, memang lunyai lah. Kena serang. Tapi sekarang dah tak ada, dah biasa. Pergi dekat Japanese restaurant, restoran Jepun, mestilah ambil chopstick, bersepit. Dulu kalau makan bersepit, katakan tidak Islamik. Ingat ya saya? Begitu juga kalau beri sampul pada anak-anak, dia mesti gunakan sampul. Adalah tulisan selamat hari raya, syarikat macam-macam lah. Ada Protonnya, ada bank lah, macam-macam. Dalam sampul itulah ada wang, itu yang dikatakan sebagai ampau. Tapi sebenarnya itu wang raya. Zaman saya dulu tu ada, kita pergi rumah ke rumah, papak saudara atau datuk-datuk saudara, dia bagi duit kita. Bukan tak bagi, tapi mereka bagi tunai. Nilainya kalau dapat 20 sen tu, besar lah tu saudara masa tu. Ada juga saya pergi satu rumah tu, pak saudara saya tu, dia letak duit siling tu dalam talam. Lepas tu dia kata, ambil. Dia bukan ambil izinkan gunakan 5 jari, tak. Dia kata gunakan 2 jari saja. Kepit lah berapa yang dapat. Selalunya paling tinggi, ialah wang siling begitu, nak kepit banyak mana boleh dapat. Kanak-kanak pula tu, kita kecil masa tu. Paling-paling pun ada juga kawan saya dapat 30 sen. Bila dapat duit 30 sen tu, itu wow lah tu. Kita pun lain tak ada.
pergilah ke kedai Mama. Dulu kedai kampung saya tu ada kedai Mama Osman nama dia. Ini kedai Mama India. Dia menjual pasbur dengan mi. Memang sedap, saudara. Itulah makanan kami hari raya. Dapat duit raya, pergi makan mi, makan pasbur. Kalau tak cukup, minta order pasbur. Sebab harga mi 30 sen, harga pasbur 20 sen. Dan saya terkenang lagi, saudara. Bila kita makan pasbur, dan kita akan minum air. Air ada 3 jenis. Air sarbat, air sasi, dan juga air orange. Dan ada juga air lemonade. Daripada sarsaparilla, tak silap saya lah. 10 sen satu botol. Saudara. Dah suap masuk kena sekejap dah saya jawab dulu. Saudara, saya tengah live. Assalamualaikum. Saya tengah live sekarang ni. Saya call you balik. Siapa tu? Ini Haji Bakar Ringgal lah. Tahu. Saya tengah live sekarang ni, saudara. Live kan? Pukul apa habis? Habis dah pukul 11 suku. Aku baru dengar kau punya video latest yang kau tentang Anda Musa tu. Tunggulah dulu tengah live ni, saudara. Lah, sahabat. Sabar. Tengah live ni. Semua kawan dengar ni, okey? Aku punya Facebook dengan blog boleh protect Facebook protect. Iyalah, saudara. Sabarlah. Saya akan call you balik. Sabar. Saya tengah live ni. Ni tengah di udara, saudara. Okey. Ini call aku dah lama dah cari kau punya nama. Iya. Aduh, okey. Assalamualaikum. Okey. Gitulah saudara. Tak jawab, kata sombong. Nak jawab, tak genti-genti. Itulah keadaan saudara. Saudara Yan, saya minum Green Spot. Green Spot ada, dulu kalau Green Spot 30 sen. Ataupun Kikapo pun 30 sen. Coca-Cola 30 sen. Tapi yang saya minum sarsaparilla 10 sen. Makan dengan mi ataupun pasmur. Tengoklah bajetnya, saudara. Dan hari ini kita lihat, saya tengok hari ini dah mulalah tiket-tiket menggunakan kereta api dah ada yang dah habis. Jadi tiket-tiket Bus Express pun katanya kabarnya dah habis di booking. Gitulah keadaan. Dulu saya mula-mula berhari raya di kampung, merantau di Kuala Lumpur, bila nak balik raya tu, kita tak balik gunakan Bus Express, tak ada. Masa itu Kuala Lumpur ada bas mini, saudara. Jadi kita naik bas berhenti-berhenti ataupun paling mudah ambil kereta api. Sebab kampung saya di Lumut, jadi kereta api daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. Turun di Ipoh, cari bas berhenti-berhenti. Sampailah ke Pekan Sungai Wangi. Kalau nasib tak baik, sampai pukul 4 petang, tunggulah. Kalau ada lori-lori sayur ke, lori makanan yang masuk. Kalau tidak nanti, nampak kayaknya, nak tunggu teksi Pak Wanca, tak ada. Saya tunggulah sahabat-sahabat kalau ada. Itulah keadaannya. Nak terus ke Lumut tak boleh. Sebab masa dulu, kampung saya alat penghubungan ataupun prasarana untuk kenderaan yang mengangkut penumpang semua adalah daripada Lumut ke kampung saya. Tapi saya sekali. Dia habis pukul 1.30 ataupun pukul 2. Kalau lepas pukul 2 tu, jawabnya tidur di Lumut lah. Tak gaya lah, saudara. Sebab itu turun di Pekan Sungai Wangi. Bas loncat-loncat, saudara Arif Saad, betul. Saudara Sani Musa, Green Spot, company dari Sarawak tu. Saya tak tahu dari mana Green Spot ini. Tapi yang saya tahu, alat minuman yang paling popular bagi saya lah. Ialah sarsaparilla. Macam rasanya macam Coca-Cola. Balik lagi dengan apabila kita balik ke kampung, naik bas, berhenti-berhenti. Begitulah keadaannya, saudara. Masa berjalan begitu cepat, begitu pantas berlalu, saudara. Kadang-kadang bila naik kereta api tu, dalam kereta api ada pula teman-teman pasang radio ataupun kaset. Saya ingat tak kaset besar, gadget dia besar, bukan kecil tu, yang besar tu. Lagu yang paling popular dalam kereta api adalah Balik Kampung, Hati Riang, lagu Sudirman. Semua geriang. Tapi kalau tak dapat tiket, hilanglah keriangan, sungguhlah duduk di Kuala Lumpur. Dulu lori oren tak berdinding, belakang saja ada. Betul, saudara Ahmad. Bas Mara bertukar roti pound, bentuk dia roti pound. Itu bas Mara tu nampak macam roti. Di kepala, warnanya kuning. Dan tak ada bas express macam tu. Bas berhenti-berhenti. Kalau saya berhenti di Ipoh, stesen bas di kereta api di Ipoh, naik bas berhenti-berhenti pergi ke Setiawan. Lalulah daripada Pekan Ipoh tu, lalu jalan ke Parit. Masa tu di Parit pula tu
nak cross Sungai Perak pula tu ada jambatan gantung. Mungkin saudara ingat lagi, orang Perak kena ingat benda ni, jambatan gantung. Lalu tu gedung. Ini jabatan ini kadang-kadang kalau banjir dia tarik. Tak adalah jambatan. Bila kurang banjir, pasang balik jambatan itu, maka berlalulah bas. Seronok juga naik bas tu waktu tu. Gedung brom. Lama. Saudara Azwar Razak, saya sokong Lokman Adam jadi Presiden PAS. Tak tahulah saya, saudara. Baik, saudara. Itulah suasana kita mengenang raya anak-anak hari ini dapat wang sampul. Kadang-kadang dapat sampai RM100, ada yang lebih banyak lagi. Tapi zaman saya dulu 10 sen. Itulah yang termampu. Dan kadang-kadang bila kita mengimbau benda-benda begitu, ada manisnya, ada sedihnya. Saudara? Saudara Roza, orang biasa orange Johong. Orang yang berada green spot. Betul. Orang biasa macam saya ni, kami panggil air lemonade. Bas Selangor warna merah semua. Betul, Puan Ramlah Hamid. Selangor omnibus, bas lensing. Itu pun kalau dah tak dapat bas, dah tak dapat tiket kereta api, naik daripada Kuala Lumpur turun ke Kuala Selangor. Dari Kuala Selangor pergi ke Tanjung Karang. Daripada Tanjung Karang pergi ke Bagan Datuk ataupun Teluk Intan. Dari Teluk Intan barulah pergi ke Setiawan. Dari Setiawan nak pergi balik ke Air Tawar tu, berhentilah di Sungai Wangi. Tunggulah kalau ada lori tuak ke untuk menumpang. Itulah susahnya. Dan hari ini segala-galanya mudah. Sebab itu saya mengharapkan anak-anak muda, apa yang anda alami sekarang ini, segala-galanya lebih mudah daripada kami dahulu. Dan jangan kita tidak mensyukuri. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu yang menyantuni kehidupan warganya supaya kita hidup senang, saudara. Saudara Azni Daud, betul, Jambatan Nordin dipanggil. Air lemonade atau orange bodoh. Saudara Haj Maji Resource ataupun orange bodoh. Kita tak panggil orange bodoh, kita panggil lemonade. Saudara? Baik, saudara. Besok kita bicara lagi tentang terkenang-kenang masa lalu. Saudara kamu zaman saya pakai duit sen. Kalau pergi rumah orang dapat 50 sen. Ajak kawan-kawan ulang lagi rumah tu. Ya, saudara kamu zaman saya tak ada 50 sen. Maksimumnya 20 sen. Tak ada 50 sen. Saudara? Saudara Ali Abdul Latif, itu dipanggil jambatan jantung tu. Bukan jantung, jambatan gantung. Dia tergantung. Naik bas mini sampai berdiri di tangga. Sebab selagi bas belum penuh, disumbat oleh konduktor. So, masuk. Ingat, itu bas mini di Kuala Lumpur. Kita sambung lagi malam besok tentang kita kenang-kenang. Baik, kita santuni tentang politik. Saudara? Biasalah, saudara. Kerana saya melihat banyak kenyataan-kenyataan sejak terbocornya kandungan PAS-Lik. Jadi, PAS-Lik ni adalah minit pertemuan antara beberapa pemimpin-pemimpin tertentu yang telah pun dikatu umum, tersebar luas. Jadi, banyak warga minta supaya UMNO perlu bertindak segera dan tidak lagi menyimpan musang-musang berbulu ayam. Kerana tiba-tiba saja apa yang ada dalam kandungan PAS-Lik itu telah pun terdedah. Dan ini menjadi perbualan panas di kalangan warga UMNO. Dalam pada itu, di saat PAS-Lik ini muncul, kita mendapat khabar pula ada pula kalangan perwakilan UMNO yang akan bersidang pada 15 Mei ni telah pun dihubungi oleh broker-broker. Broker-broker ini mewakili pemimpin-pemimpin tertentu untuk melakukan sesuatu pada mesyuarat agung khas EGM UMNO nanti. Jadi menurut sumber yang saya dapat, mereka bakal memperolehi sampul raya sebelum 15 Mei nanti. Itulah saya katakan, kenapalah mereka menggunakan wang untuk melakukan usaha yang bagi saya nak menjahanamkan UMNO. Kerana itulah UMNO yang telah pun mengambil ketetapan. Dalam Perhimpunan Agung itu hari, kita dah ambil ketetapan, kita nak adakan supaya pilihan raya diada dahulukan, baru pemilihan parti. Ini cuba tak dihalang lagi. Dan mereka akan menggunakan segala aspek. Sebab itu dalam keadaan begitu, kalau mereka berjaya, tunggulah masa UMNO nak disembelih. Ini yang saya hairan, saudara. Kenapa mereka sanggup untuk menodai kehendak akar umbi. Usul yang akan dibincangkan, yang akan dibawa pada mesyuarat agung khas EGM
pada 15 Mei nanti bukan usul sesiapa. Bukan datang daripada Presiden UMNO. Tidak. Bukan datang daripada timbalan Presiden UMNO. Tidak sama sekali. Jauh sekali datang daripada Datuk Seri Najib. Tidak. Ini adalah usul yang dibawa oleh perwakilan yang hadir Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang lalu. Jadi setelah pun dapat sebulat suara, tapi sudah ada usaha untuk menolak ataupun menggagalkan EJM itu. Kalau gagal, ertinya banyak masalah UMNO akan hadapi. Sebab itu saya katakan, terkilas ikan di air, kita dah tahu jantan betinanya. Orang-orang yang melakukan tindakan tersebut tak boleh nak berselindung. Kerana kita dah kenal kluster-kluster yang bergelar menteri, yang bergelar timbalan menteri, yang bergelar pengurusi-pengurusi JLC. Ini kluster-kluster mereka ni takut pada bayang-bayang. Sebenarnya mereka takut pada bayang-bayang bahawa mereka tidak akan diturunkan sekali lagi untuk bertanding. Apatah lagi kalangan kluster lompat parti, iaitu katak-katak yang ada dalam PBM. Mereka nak balik dengan UMNO, letakkan syarat, mesti mereka calon juga tidak diterima sama sekali. Dan malahan calon-calon yang sedia ada, wakil-wakil rakyat sedia ada juga akan disalin, diganti yang baru. Jadi mereka cuba berusaha sedaya mungkin untuk membolehkan mereka dipilih sekali lagi. Sebab itu mereka berusaha menggagalkan. Kalau ini gagal, maka diadakan pemilihan parti dan mereka berusaha supaya bukan Presiden UMNO itu Datuk Zahid, bukan timbalan Presiden UMNO itu Tok Mak Hassan, bukan ketua pemuda itu datang daripada saudara Dr. Wajdi Duski, ketua puteri bukan daripada Zaidah Zarik. Ini semua wira-wira UMNO ni, termasuklah beberapa orang ahli majlis tinggi. Orang ini macam Datuk Samsul Nasarah. Orang ini mesti diketepikan. Kerana mereka merasakan selagi mereka ada, maka untung nasib untuk mereka menjadi calon akan jadi pudar. Ini sebab saya katakan lain tak ada. Matlamatnya penting diri sendiri. Tentang tembuluk mereka. Sebab itu mereka berharap. Mereka amat berharap Datuk Zahid disingkirkan. Datuk Seri Najib disingkirkan. Datuk Mak Hassan disingkirkan. Bukan sekadar disingkirkan. Disenyum. Disepikan. Di belakang tembok penjara. Ini yang mereka harapkan untuk mereka lakukan. Supaya mereka boleh menguasai. Saya katakan kalau itu keadaannya, belum pasti anda boleh menang. Belum pasti. Saya tengok sekarang ni kebangkitan parti macam Parti Keadilan, mereka sudah pun mengumpul tenaga anak-anak muda. Saya tengok Rafizi dah mula bergerak di setiap daerah, di setiap negeri. Dan kita masih lagi berantakan sama sendiri. Sepatutnya sedar-sedar dirilah. Sayangkan parti. Itu yang paling penting. Dan saya juga terus terang saya kata hari ini, saya menerima banyak surat-surat ataupun kiriman teman-teman yang menzahirkan rasa hiba mereka, kecewa mereka. Ini mereka lah akar umbi. Jadi itu yang saya katakan catatan luka ahli warga akar umbi. Antaranya saya terima daripada saudara Syarif Musa daripada Lahad Datu Sabah, dan satu lagi saudara Zam Yahya. Saya mohon saya nak baca sesuatu ni sebab saya nampak kenyataan itu. Banyak lagi tulisan-tulisan yang lain yang dihantar kepada saya, tapi saya pilih antaranya pertama sekali adalah saudara Syarif Musa dari Lahad Datu Sabah, dan keduanya saudara Zam Yahya. Menurut catatan saudara Syarif Musa, dia kata pemecatan Tan Sri Anwar berlaku ketika UMNO menghadapi pergolakan ketika pemimpin tertinggi UMNO dan ketua bahagian berpecah sama ada parti itu harus terus bekerjasama dengan Perikatan Nasional atau Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Pemecatan itu adalah daripada jawatan Sisat Agung. Dan disingkirkan, diganti dengan Datuk Ahmad Maslan. Kemudian Tan Sri Anwar dilihat oleh akar umbi seolah memperjuangkan perlunya UMNO bekerjasama dengan parti-parti komponen kerajaan Perikatan Nasional waktu itu. Tapi menentang Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan bahawa UMNO perlu melakukan caranya tersendiri untuk memastikannya kekal sebagai parti Melayu yang dominan. Di sini letaknya perbalahan bermula. Kata saudara Syarif Musa lagi, apakah Tan Sri masih ingat? Iaitu tindakan Datuk Zahid Hamidi menggantikan Tan Sri dengan Datuk Seri Ahmad Maslan adalah untuk menyelamatkan Tan Sri, katanya. Terdapat ada 134 daripada 147 ketua bahagian UMNO, dan daripada 134 itu sekurang-kurangnya 100 ketua bahagian mahukan Datuk Seri Ahmad Zahid memecat Tan Sri Anwar Musa,
Dan ada yang mahu mecat keahlian sekalipun. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Datuk Zaid Hamidi, dia kata, dia ucap terima kasih kepada Tan Sri Datuk Pak Sri Panglima. Ini kenyataannya. Ayat yang digunakan, ini surat ditulis ni, terima kasih kepada Tan Sri Datuk Sri Panglima Anwar Musa atas khidmat sebagai Setiausaha Agung BN dan Setiausaha Agung UMNO bersama Bakat Nasional. Tugas tersebut mulai sekarang akan dijalankan oleh Setiausaha Agung UMNO, iaitu Ahmad Maslan. Jadi adakah Datuk Sri Zahid sebut perkataan pecat? Dia tak ada pecat. Ganti. Cukup berhemah katanya kerana ada rasa kasih sayang Datuk Sri Zahid kepada Tan Sri. Akar umbi UMNO mengharap Datuk Sri Zahid melantik Tan Sri Anwar sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional untuk mengangkat martabat UMNO sebagai orang tengah antara UMNO dan mantan Tan Sri Budin Yassin. Sebaliknya, apa yang terjadi waktu itu, Tan Sri dilihat sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, satu, memilih untuk kekal bersama dengan PBM. Walaupun semua orang tahu Parti Pemimpin Bersatu Malaysia mahu mengharamkan UMNO. Malahan akaun UMNO dibekukan. Dua, Muafakat Nasional terus tidak didaftarkan. Dan Parti Pemimpin Bersatu mencuri ahli-ahli UMNO. PBM meletakkan calon bebas lawan UMNO semasa di Sabah. Datuk Seri Bong Mokhtar hampir kehilangan jawatan selepas ditipu oleh PBM. PBM dan PAS tidak mahu menyokong Datuk Seri Syahrani sebagai Menteri Besar Perak. Darurat yang dipohon kepada Yang di-Pertuan Agong tanpa nasihat parti dalam kerajaan mengenai pro dan kontra tindakan. Moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja ketika itu masih tidak ditunaikan. Apakah ini Tan Sri lupa? Jadi soal sekarang ni, kenapa Tan Sri boleh jadi menteri? Kerana Tan Sri ketika itu dilantik sebagai Setiausaha Agung UMNO. Sama seperti Datuk Sri Syamsul Anwar Nasarah yang ketika itu adalah sebagai ketua penerangan. Jadi menurut pada sahabat kita ni tadi, dia kata kenapa harus kita berbalah. Ini saudara Syarif Musa daripada daripada catatan daripada Lahad Datu. Jadi beliau mengakhiri kenyataannya, dia kata ada kalanya, ada hikmahnya. Bila UMNO kalah pada PRU14, ramai juga ketua bahagian UMNO yang menyorok dan lari, lalu mereka diganti oleh muka baru yang tidak kurang hebatnya. Itu tulisan. Oh, ini tulisan daripada Zam Yahya, itu ahli UMNO biasa. Kemudian, mana lagi? Catatan luka 2. Tadi, saudara, itu Saudara Syarif ni Lahad Datu. Ini catatan luka 2. Ini surat terbuka untuk Tan Sri Anwar Musa. Assalamualaikum Tan Sri. Saya terpanggil sekali lagi untuk memberi teguran kepada tentang posting Tan Sri semalam yang Tan Sri keluarkan. Saya ingin mengingatkan Tan Sri dan juga pemimpin-pemimpin UMNO yang lain, baik di peringkat pusat maupun di peringkat bahagian, supaya jangan memandang sebelah mata pada ahli UMNO yang tidak memegang sebarang jawatan. Kerana setiap ahli UMNO, sama ada berjawatan ataupun tidak, ia tetap mampu memberikan sumbangan dan buah fikiran masing-masing tentang hala tuju dan apa saja yang berlaku dalam parti. Itu satu Razam ni. Dia kata barang diingat. Setiap kali pilihan raya, maka ahli-ahli UMNO yang tidak berjawatan inilah yang bertungkus lumus memastikan kemenangan parti. Barang diingat, semasa Barisan Nasional kalah dalam PRU14 dan UMNO tidak lagi melalui kerajaan, ahli-ahli yang tidak berjawatan inilah yang telah memikul tugas meniupkan semula roh perjuangan kepada pemimpin-pemimpin UMNO, baik di peringkat pusat maupun di peringkat bahagian yang lesu macam ayam berak kapur. Kata Saudara Zam lagi, barang diingat, sedang ramai pemimpin UMNO yang ketakutan, diugut oleh Dr. Mahathir dan ada yang melompat parti. Ahli-ahli UMNO yang tidak berjawatan inilah yang telah bertempur dengan pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan dan juga pihak berkuasa siang dan malam, sama ada di media sosial maupun di jalan raya. Barang diingat, kata Saudara Zam, semasa ramai pemimpin-pemimpin UMNO masih lesu dan ada yang menyembunyikan diri, baik di peringkat pusat maupun peringkat bahagian, ahli-ahli UMNO yang tidak berjawatan inilah yang telah menyeru penyokong-penyokong UMNO yang bukan ahli supaya beramai-ramai menyertai UMNO, manakala sebahagian besar lagi telah menubuhkan berbagai-bagai NGO yang telah berjuang selama 22 bulan. Saudara, tak ramai pemimpin UMNO yang tahu betapa peritnya ahli-ahli yang tidak berjawatan ini berjuang tanpa bantuan apa-apa, wang ringgit daripada pemimpin atasan. Tak ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang tahu
betapa perit dan sukarnya ahli-ahli peringkat akar umbi ini diganggu oleh pihak yang memegang kuasa semasa Pakatan Harapan memerintah. Jadi, kata Saudara Zam, saya ingin mengingatkan Tan Sri yang kepimpinan bukan diukur dengan jawatan yang dipegang, akan tetapi pengaruh yang boleh menggerakkan sesuatu, atau dalam bahasa Inggerisnya, leadership is not measured by position, but level of influence. Akhir sekali katanya, saya nak bagi tahu Tan Sri yang UMNO sentiasa mempunyai ramai ahli yang tidak berjawatan, yang jauh lebih cerdik mereka yang dari mereka berjawatan, tapi tidak berpeluang memimpin kerana ramai orang yang macam Tan Sri pegang sekarang ni, jawatan berpenggal-penggal tapi enggan berundur dan menggunakan kelebihan kewangan yang ada untuk terus memegang jawatan. Ramai juga yang berkaliber telah dicantas siang-siang oleh mereka yang gila nak pegang pada jawatan berpenggal-penggal lamanya. Ada hikmahnya, UMNO kalah PRU14. Ramai juga ketua bahagian UMNO yang menyorok dan lari, lalu mereka diganti dengan yang baru. Itu dua surat saudara untuk kita hayati. Jadi jangan anggap ahli-ahli peringkat akar umbi ini orang yang baral. Jangan anggap bahawa kami di peringkat akar umbi ini tak tahu apa-apa. Sebab itu, warga UMNO menuntut agar diadakan perubahan. Saya harap apa yang saya baca ini turut dihayati oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Sebab ahli di peringkat akar umbi dah tak tahanlah dengan gelagat orang di atas. Saudara, gelagat mereka lain tak ada adalah semata-mata memburu kuasa dan mahu mengekalkan jawatan. Malahan mereka sanggup melakukan kolaborasi dinosaur. Ini kan untuk mendapatkan habuan. Ahli-ahli peringkat akar umbi tak ada mengharapkan habuan itu dan ini. Dan mereka tak dapat apa-apa pun. Mereka berjuang semata-mata atas roh perjuangan parti untuk membina agama bangsa tanah air. Mereka inilah sebenarnya yang benar-benar berjuang. Bukan sekarang ni orang di atas tu bagak-nagak lah kalau boleh nak mengekalkan kuasa mereka. Sebab itu sekarang ni kita mengharapkan agar Datuk Seri Presiden UMNO tegas melaksanakan apa yang diungkapkan, bahawa kita mahu pemimpin baru, pemimpin yang muda, yang baru, yang bersih, supaya UMNO ini dilihat sebagai sebuah parti yang boleh memayungi dan melindungi warga bangsa untuk masa akan datang, saudara. Saudara, saya akan mengulas lagi tentang kedudukannya malam besok ke apa semua. Tapi yang ingin saya santun hari ini juga adalah catatan Saudara Bahazilan. Saudara Bahazilan mengatakan terlalu banyak benda pelik yang memerlukan penjelasan daripada kerajaan. Itu dari bawah pimpinan Datuk Ismail Sabri tentang kes Bosku dan Datuk Seri Ahmad Zahid. Isu Hakim Nazlan yang menuduh macam-macam, isu konspirasi dalam mesyuarat Perikatan Nasional, dan persoalannya kenapa Zeti dan keluarganya yang jelas menerima dana dari Jolo masih didiamkan. Kenapa usaha mau balik Jolo dan Nek Faizal tidak ada perkembangan? Ini apa yang ditulis oleh Saudara Bahazilan. Kenapa orang macam CEO Astro yang mengaku menerima wang daripada YNDB senyap saja? Jadi ramai saksi-saksi yang memberi kenyataan menunjukkan mereka juga terlibat. Adakah mereka akan diambil tindakan seperti pegawai M-Bank? Memang rakyat merasa hairan dan pelik dengan cara pimpinan bertindak dalam kes Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kita boleh faham kalau Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional yang bertindak senyap dan sorok fakta ini kerana mereka memang semua orang tahu untuk mengenakan pada pimpinan UMNO. Tapi sekarang ini UMNO sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan. Sebab itu kita percaya bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri pasti ada perancangannya bersama kepimpinan tinggi UMNO. Tapi sehingga kini kita di bawah peringkat akar umbi belum lagi menampak kesan ataupun tindak balas daripada Datuk Seri Ismail ke atas kezaliman yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Saudara. Dan saudara, kena ingat saudara, saya dah cakap berpesan berkali-kali, jangan kita menghina mahkamah ataupun kita mempertikaikan keputusan mahkamah. Itu boleh dianggap sebagai contempt of court. Hari ini walaupun dia wakil rakyat, Puan Maria Chin telah pun dijatuhkan hukuman penjara 7 hari kerana mempertikaikan keputusan mahkamah syariah. Itu yang dianggap sebagai contempt of court. Saudara. Tapi bagaimanapun kita melihat polemik sejak akhir ini, polemik yang mengaitkan soal hakim, soal perjalanan mahkamah sudah semakin berleluasa. Saudara lihat sendiri apabila ada kenyataan
Ini kenyataan media yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Saudara Hassan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang. Dia mengatakan bahawa soal hakim tak boleh disoal siasat oleh oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Ini satu persoalan, saudara. Ini satu persoalan yang kita melihat bagaimana ini kuasa apakah seseorang itu dia mempunyai kuasa yang mutlak yang tak boleh disoal siasat. Yang tak boleh disoal siasat setahu saya adalah mereka yang punya kuasa lebih tinggi daripada kerajaan kita. Kalau setakat kerajaan yang mengamalkan demokrasi, no one is above the law. Tidak ada sesiapa pun mengatasi undang-undang. Tapi kalau isu macam mana yang kata Raja Petra, orang ni kata begitu, orang ni kata begini, dan soalnya siasatan perlu dilakukan. Ini perlu. Kita lihat sendiri macam mana hakim mahkamah magistrat pun ada yang kena dia dibawa ke mahkamah kerana menerima suapan dan sebagainya. Apakah ini kes Datuk Seri Najib ini terlindung hakim-hakimnya? Ini masalah sekarang. Dan dalam keadaan begini ini mewujudkan polemik. Polemik antara badan kehakiman dengan warga. Dalam keadaan begini kita melihat siapa nak bela warga kalau begini? Kerana kita kena ingat setiap manusia ni tidak bersifat maksum. Tentu ada. Dan macam mana, saudara jangan lupa, saudara dalam satu kes dulu tu, correct. Seorang peguam, dia boleh mengatur katanya waktu tu, dan kes itu senyap sunyi. Apabila sahaja kerajaan Barisan Nasional berpindah kepada kerajaan Harapan, pimpinan Dr. Mahathir, isu correct hilang. Hakim yang terlibat pun kita tak tahu, tak dengar pun. Katanya, dengar ceritanya bahawa peguam itu dikenakan tindakan, tapi rakyat tak tahu. Jadi itu sebenarnya ledakan yang menggambarkan bahawa institusi kehakiman, itu badan judisiari kita ni, terdedah kepada tindakan-tindakan yang tak sepatutnya. Mereka adalah sepatutnya badan yang dihormati. Jadi bila ada isu begitu dan tiba-tiba Suruhanjaya Pencegah Rasuah seolah-olah ditentang. Saya pun hairan juga bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak mempertahankan. Kata tak boleh disiasat. Macam mana pula ni? Dulu waktu anda dibawa ke muka pengadilan, anda juga yang mempertikaikan tentang undang-undang rimba lah, kod kangaroo lah. Tapi sekarang ni kerana kes perbicaraan ini melibatkan dari segi politiknya musuh anda. Ini tak betul. Apa yang ditulis oleh Saudara Hassan Karim tu, apakah kerana perbicaraan ini melibatkan pemimpin daripada UMNO? Maka anda memilih untuk mempertahankan pihak sebelah lagi. Bagi saya ini tak betul. Kita nak berjuang betul-betul. Kita nakkan keadilan. Laksanakan keadilan secara tuntas. Bukan memilih-milih. Saya cakap berkali-kali, kalau mahkamah mendapati Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, ada bukti, bawalah ke mahkamah, tak ada masalah pada kita. Tetapi kita mahu agar apa yang dibawa itu ketelusan. Keadilan mesti ditegakkan. Justice is not only to be seen, must be proven to be seen. Dalam keadaan begini, saya hairanlah bagaimana boleh bebas orang ni bercakap begitu, orang ni bercakap begini. Dan akhirnya saya melihat agak beratlah saudara. Macam mana tulisan saudara Syam Jalil. Saudara Syam Jalil dia kata benar badan kehakiman adalah termasuk dalam perkhidmatan badan kerajaan. Jadi hakim-hakim juga tertakluk kepada akta SPRM. Dan jika ada kes maka bolehlah disiasat. Itu kata tulisan saudara Syam Jalil. Dalam bahasa mudah, takkanlah bila hakim terima rasuah dia tak boleh disiasat atau didakwa ataupun terlepas begitu saja. Tapi kalau bila nak disiasat dia katakan campur tangan, ini tak betul. Ini gambarannya sekarang ni, kita sekarang ni ke mana? Ke mana negara kita nak pergi dalam menegakkan sistem kehakiman? Jadi kalau dari segi logiknya ahli parlimen juga boleh disiasat. Sebab memang kita ada sistem separation of power. Satu eksekutif, satu legislatif, satu judiciary. Tapi 1, 2, 3 ni tak terlepas. No one of them is above the law. Kalau eksekutif buat silap, dia juga boleh dibawa ke mahkamah. Okey, kalau legislatif, iaitu wakil-wakil rakyat, ahli parlimen,
mereka juga boleh dihadapkan ke mahkamah. Jadi sepatutnya kalau judiciary juga tersilap silap, mereka juga boleh dihadapkan ke mahkamah. Itu sepatutnya begitu. Tapi sekarang ni dah berbolok-bolok. Saya amat mengharapkan agar pimpinan dapat mencari satu pemikiran yang tuntas. Ini kena diselesaikan masalah ni, saya. Kalau kita tak selesaikan masalah ini, berlarutan, orang akan mentertawakan kita. Nah, saya lihat macam di Kuantan, seorang bekas magistrate dijatuhkan hukuman penjara 58 tahun dan denda 1.5 juta oleh Mahkamah Seksyen selepas dapati bersalah terhadap 6 kes pertuduhan berkaitan rasuah 3 tahun dulu. Artinya ada kes. Takkanlah benda begini siasatan terhadap Hakim Nazlan ni. Tak boleh. Kenapa? Apakah kerana dia menjadi hakim kepada kes Datuk Najib, maka dia dipertahankan? Sebab ada orang bertanya, bagaimana kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa diam? Kenapa sepi? Kalau kita mengatakan bahawa kita nak mencari keadilan, kena bercakap secara jelas dan tuntas. Saya tidak mahu mencampuri urusan mahkamah. Tetapi bila saya lihat sekarang ni ada polemik perdebatan antara warga, antara pihak badan yang mengamalkan undang-undang, antara badan eksekutif, dan kita tak tahu lagi macam mana kedudukannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri sunyi sepi lagi, belum buat kenyataan. Perdana Menteri pun masih lagi belum ada kenyataan yang tuntas. Ketua Hakim Negara pun belum. Yang kita dapat tahu bahawa pendaftar Mahkamah Tinggi ada membuat laporan pada polis. Kalau dah ada laporan pada polis, siasatlah. Jadi bila ada siasatan itu, tidak boleh menyiasat sebelah pihak, siasat semua. Ini keadaannya saya sekarang ni. Betul, saya tahu ada orang mengatakan bahawa ketua SPRM juga, Tan Sri Azam Baki juga masih lagi bergelut dengan kes-kes, ada laporan dan sebagainya yang perlu disiasat. Dan sepatutnya benda ini juga diwujudkan barang-barang. Tetapi bagi saya masih ingat lagi, sepatutnya apabila ia melibatkan kehakiman dan sebagainya, kita mesti ada satu badan. Memang dah ada badan pun, saudara. Bukan tak ada. Kita dulu ada badan itu, dipanggil apa badan tu? Satu kaedah dia dipanggil, mereka yang berkhidmat ini boleh dibawa ke tribunal. Sepatutnya kes ini mesti diwujudkan tribunal. Melibatkan hakim, mesti ada tribunal khas. Melibatkan ketua pengarah SPRM, juga sepatutnya ada tribunal. Inilah cara yang terbaik pada pandangan saya. Kita mewujudkan satu tribunal, sebab dulu pernah berlaku dalam penyingkiran Tun Salleh Abbas juga ada tribunalnya. Tapi masa itu zaman Dr. Mahathir lah. Saudara. Dan sekarang ini kita mengharapkan agar kalau tak nak digunakan siasatan SPRM, maka tribunal mesti bersidang. Dan mereka yang berkecuali untuk menyiasat. Kalau ternyata salah, kena ambil tindakan lah. Masalah sekarang ni kerana hukuman telah dijatuhkan. Dan kalau tribunal itu bersidang, kalau hakim ini didapati bermasalah, kes tersebut macam mana? Ini menjadi persoalannya sekarang ni. Ya, saudara Shah Hussein, ya, saudara hakim juga manusia yang tidak lari dari kesalahan. Dan mereka juga akan melakukan khilaf. Ini memang benar. Tidak ada, macam saya katakan, tidak ada sesiapa pun maksum. Dan tak boleh sesiapa pun mengatasi undang-undang. Kalau anda salah, tetap salah. No one is above the law. Wa ima kamu Perdana Menteri pun. Wa ima kamu Menteri pun. Kamu hakim pun. Kalau salah, salahlah. Dan saya ingat dalam sektor kehakiman ni, dalam bahagian badan judiciary ni, sewajarnya diwujudkan segeralah tribunal untuk menyiasat. Bila tribunal menyiasat, masa kes-kes tu perlu dipending lah, kena tangguh lah. Jangan dilihat bahawa ini adalah merupakan usaha untuk menangguhkan kes. Tak boleh begitu, saudara. Ini satu benda dah terjadi. Mesti diselesaikan. Okey, saya setuju kalau lah SPRM tak nak siasat. Tapi tribunal mesti diwujudkan. Ini pandangan saya lah. Banyak kawan-kawan mengata, Saudara Rahmat, saya tak mau menuduh sesiapa dalam isu ini. Tapi yang kita minta, keadilan mesti ditegakkan. Kalau melibatkan badan kehakiman, ada dia punya badannya, tribunal. Ini juga menyangkut Tan Sri Azam Baki. Tapi kalau jawatan awam masa macam Izzati, dia juga perlu disiasat.
Suami dia, keluarganya, perlu siasatan mesti menyeluruh, bukan satu pihak. Saya tak setujulah kalau siasat Izzati saja. Saya tak setuju, disiasat keseluruhannya. Dan kalau boleh, mereka yang disebut namanya juga, Rizal Yusof, Mahkamah Rimba, saya tak menuduh begitu, saudara. Kita nak meletakkan agar mahkamah kita ini dihormati. Dan setiap keputusan itu dipatuhi oleh rakyat. Dan saya rasa yang terbaiknya, lain tidak bukan, terbaiknya kita adakan segera pilihan raya supaya parti yang dominan itu dapat menentukan kembali, meletakkan asas-asas separation of power ataupun pembagian kuasa ini dapat terlaksana sepenuhnya. Matlamatnya lain tidak adalah untuk mewujudkan kestabilan. Kita bincang lagi malam besok. Saya ucapkan kepada anda, suasana pun malam ni saya nak marah pun tak nak marah sangat-sangat. Saya bulan puasa tak baik. Dan kita mendoakan agar negara kita ini terselamat daripada tangan-tangan gaib yang cuba merosakkan di berbagai sektor. Okey, saudara, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.